الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasca-nya hanya dapat sambung kita mengumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati semuanya insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung lagi mengajar kita Munyatul Muslimin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimahullah ta'ala, syarat salat, yakni syarat sah salat. Maka telah berkata musannif, dan ketahuilah olehmu hai orang yang kehendak kemenangan setengah daripada orang yang menghafaz, yakni yang memelihara akan sembahyang, dan yang mendirikan dia, yakni mendirikan sembahyang, hendaklah ia memelihara akan segala syarat, yakni syarat sah salat. Maka adalah syarat, yakni syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Kita dah masuk dah berkenaan dengan apa syarat sah salat. Sebelum kita nak masuk lebih lanjut, jadi nak minta ambil apa? Kita ambil aktibar betul-betul. Sebab memang wajib kat kita mengetahui syarat sah. Kalau tak cukup syarat ni, tak sah solat kita. Semayanglah banyak mana pun, tapi kalau syarat sah tidak cukup, tak kena dengan syarat-syarat yang kita sebutkan akan datang nanti, maka solat kita akan terbatal. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat sah. Sebelum kita nak syarat sah tu, jadi ada 2 syarat. Apa dia? Syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib, wajib apa? Wajib kalau cukup syarat ni kita kena sembahyang. Kita ingat je tu. Jadi kita dengar apa? Kita pening apa dia syarat sah, apa dia syarat wajib. Jadi bahasa mudah dia, kalau syarat wajib tu, kalau syarat ni ada dekat kita, kita wajib sembahyang. Syarat sah pula, cukup syarat-syarat ni baru sah sembahyang. Jadi macam syarat wajib, apa dia? Yang kita maklum, syarat wajib sembahyang ialah Islam. Lepas tu orang tu baligh, lepas tu orang tu berakal, lepas tu sampai suruh. Jadi kalau cukup syarat tu, dia orang Islam. Okey, cukup satu syarat. Lepas tu pula baligh pula, cukup satu syarat. Lepas tu pula berakal, cukup satu syarat. Lepas tu pula sampai dakwah dekat dia. Dah tahu dah sembahyang wajib penuh sampai dekat dia, maka dia wajib solat. Tapi kalau tak cukup syarat wajib ni salah satu, maknanya apa dia? Maknanya tak wajib. Seperti apa? Seperti budak tak wajib sembahyang, memang dia Islam. Lepas tu pula dia berakal tapi tak balik. Jadi kita nak kena faham dulu syarat wajib dengan syarat sah. Adapun syarat wajib itu, kalau cukup syarat tu, kita wajib sembahyang. Adapun syarat sah yang kita akan bahas nanti, 9 perkara yang akan datang, cukup 9 ni,
kena pada syarat sah dia, maka sahlah solat. Kalau tak cukup, kalau tak kena, maka tak sah solat. Jadi lepas ni insya-Allah kita tak keliru. Kita kena faham betul dulu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib yang pertama, dia semua 9. Adapun syarat wajib dan syarat sah yang pertama, apa dia? Ketahui masuk waktu. Jadi kalau kita nak sembahyang, ini sembahyang berkaitan dengan waktu. Apa dia? Sembahyang 5 waktu. Adapun apa dia? Sembahyang duha. Duha tak takluk pada waktu, tak boleh buat tengah malam. Tak ni. Sebab apa? Sebab dia takluk pada waktu. Maka apabila solat yang berkait dengan waktu, seperti apa? Solat solat apa? Solat tarawih. Tak boleh buat tengah hari. Batu buat pula, dia ada waktu dia. Solat duha ada waktu dia. Solat 5 waktu lagi ada waktu dia. Maka apa dia? Yang pertama ialah mengetahui masuk waktu. Pertama, ketahui bagi masuk waktunya, yakni waktu solat, dengan yakin. Ingat, ketahui masuk waktu dengan yakin. Kalau tak yakin, dia tak jadi. Dia tengok dulu. Atau zon ni sangka, rasa dah masuk dah. Rasa dah masuk, okey lagi. Yakin betul. Yakin ialah 100%. Oh, sekarang dah masuk waktu. Tapi kalau zon ni dia 50-50. Masuk ke tak masuk? Rasa dah masuk dah. Dia ada tinggi sikit. Daripada was-was tu dia tinggi sikit. Kalau was-was dia 50-50. Kalau zon ni dia macam 70%, 80%. Tu pun dah kita boleh dah. Sangka masuk waktu ataupun lebih tinggi dia, ni sekarang dah masuk waktu, yakin betul-betul. Tentang apa? Tentang masuknya waktu yang solat berkaitan dengan waktu. Maka tidak sah sembahyang orang yang tiada mengetahui masuk waktunya. Kalau tak tahu ni masuk waktu, dia jadi apa? Dia jadi ragu-ragu. Tak sah. Kalau tadi sangka tu lebih kurang 70% ke atas. 70%. Okey lagi. Kalau 100%, tu yakin dah. Ada 100%, oh tengok jam, ni dah zuhur dah, tu yakin. Tapi kalau biasa kita tengok matahari ni dah lebih daripada tengah ni, masuk zuhur, rasa tu. Tapi kalau ragu-ragu, apa dia? Maka tiada sah sembahyang dia. Dan tiada zonnya, yakni sangkanya masuk waktu. Dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun, walaupun dia jatuh dalam waktunya sekalipun. Sebagai contoh, dia tak yakin, tak tahu dah masuk, dah tak yakin lah. Lepas tu zon pula, masuk ke tak masuk. Jadi dia tahap dia ragu-ragu, 50% ke bawah. Walaupun dah masuk waktu ketika itu, kalau dia ragu-ragu, tetap juga tiada sah bagi orang itu. Sebab apa? Sebabnya nak bagi kata sembahyang tu sah ialah syaratnya masuk waktu. Masuk waktu tu dengan cara kita yakin. Sekarang ni tak payah mana ada jam dan sebagainya. Lepas tu pula, kalau kita ada sangka kita 70% ke atas, masih lagi boleh. Tapi kalau 50% ke bawah, walaupun kita sembahyang masuk waktu, tiada zon ataupun tiada yakin, maka tetap juga tiada sah. Nanti kita nak faham. Okey. Kadang-kadang kita keliru. Kita keliru apa? Sebagai contoh, kita tidur. Bila kita tidur, petang pula hujan. Hujan tadi lah.
kita tidur sebelum asar. Lepas tu tidur, kita bangun dah gelap dah. Kita ingat waktu maghrib. Dengan hujan, dengan apa, kita tak tengok jam. Kita tengok keluar, dah maghrib dah, gelap. Padahal hujan ada lagi waktu, lebih kurang 20 minit nak masuk waktu maghrib, sebagai contoh. Jadi kita apa? Kita nak sembahyang asar qadha, sebagai contoh, sembahyang qadha. Jadi kita qadha dulu. Kita pun sembahyang lah. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Kita niat qadha, contoh. Ataupun saya aku solat pada asar 4 rakaat qadha kerana Allah Ta'ala. Padahal kita sembahyang itu waktu tunai. Sebab apa? Sebab tak masuk lagi waktu maghrib. Cuma hujan gelap, jadi gelap. Macam tadi yang hujan, tak masuk apa? Tak masuk maghrib lagi. Adalah dalam 20 minit, tapi hujan lebat menyebabkan gelap. Ni contoh. Kita bangun, aku dah belajar lah, tak apalah, aku nak qadha dulu. Lepas tu nak sembahyang maghrib. Contoh okay. Kita ambil dia qadha dulu, baru sembahyang maghrib. Jadi dia sembahyang maghrib dulu, baru qadha. Kita tengok, okey, dua situasi. Jadi bila bangun-bangun, apa dia? Dia pun qadha dulu sembahyang. Sebab apa? Dah sembahyang ni, qadha dulu. Jadi ibu nak sembahyang maghrib, lepas tu qadha. Jadi sembahyanglah dengan niat apa semua. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk apa? Bilik jam. Sekali tengok jam, dah 2 minit baru nak dekat penghujung. 6.58. Anda masuk lagi waktu maghrib. Tapi tadi dia sembahyang, apa dia? Niat qadha asar. Dia niat tu qadha asar, tapi dia sembahyang apa? Dia sembahyang waktu asar tunai. Kalau ikut waktu asar tunai lah. Sebab apa? Sebab dia belum waktu lagi. Jadi bagaimanakah hukum dia? Okey, berkenaan dengan sembahyang, kita niat qadha ataupun kita niat tunai. Niat qadha ataupun niat tunai itu jadi bergantung kepada waktu. Sebagai contoh, tadi kita niat qadha, tapi sebenarnya kita sembahyang dalam keadaan tunai. Masuk waktu dia, waktu dia tak habis lagi. Maka walaupun kita niat qadha, tetap juga sembahyang itu jadi tunai. Itu nak faham. Tak perlu lah, Ustaz saya nak kena ulang balik ke? Sebab tadi saya niat qadha, padahal saya sembahyang apa dia? Ni masih tunai lagi. Qadha tu ganti, tunai itu sekarang ni. Jadi tak perlu sembahyang balik dah. Apa dia? Kalau kaedah dia, walaupun kita sembahyang niat qadha dalam waktu tunai, tetap jadi tunai. Adapun kalau kita sembahyang tunai dalam waktu qadha, tetap juga jadi qadha. Walaupun kita niat tunai ataupun niat qadha. Sebab niat tunai ataupun niat qadha itu ialah sunat. Dah faham? Kita dulu dah belajar lah apa dia berkenaan dengan niat. Niat yang wajib apa? 3 dia. Usolli fardhu maghribi. Adapun yang belakang-belakang tu ialah sunat salasa raka'atin lillahi ta'ala. Melainkan kalau kita solat berjemaah, wajib kita niat makmum, wajib. Imam tak wajib niat imam kecuali sembahyang Jumaat. Kita dah bahas dah. Okey, itu situasi yang pertama. Adapun situasi kedua, tak apalah, dah lewat dah, tak apa, nak main maghrib atau nak qadha asar, padahal tak masuk lagi waktu maghrib. Tapi oleh kerana bangun tu tak tengok jam dah, sebab gelap lah. Gelap macam ni, maghrib lah. Padahal hujan. Ada lagi 15 minit nak masuk maghrib. Hujan lebat macam tadi, gelap. Kita pun bangun. Kita tidur sebelum asar, bangun lepas asar, nak kat maghrib. Tapi tak masuk maghrib. Tapi kita tengok kat luar, dah gelap dah. Kita pun tak tengok jam. Biasalah, bangun pun dah maghrib. Apa? Kita pun sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, kita apa? Sembahyang qadha asar. Padahal waktu asar lagi tak habis.
Jadi macam mana? Sama juga situasi tadi. Apa dia? Kalau situasi tadi kita sembahyang maghrib dah tentu tak sah. Sebab apa? Sebab bukan waktu dia. Tunggu maghrib kan sembahyang lagi lah. Tapi yang sembahyang asar tadi kita qada, sama je. Walaupun kita niat qada, jadi tunai. Okey, lepas tu yang kedua. Masalah yang ketiga pula. Apa dia? Tiba-tiba tak macam mana lah jam kita rosak. Contoh, ni buat situasi lah jam rosak. Kita tak tengok kat luar. Kita ingat waktu asar lagi sebab kita tidur lepas zuhur. Kita tidur pukul 4. Nak dekat asar kita tidur. Lepas tu kita bangun, kita tengok jam 6.30. Rupanya jam rosak. Jam rosak. Tengok 6.30. Bangun tu nak main asar. Rupanya dah masa maghrib lah. Dah masuk maghrib. Dah pukul 7 lebih lah. Tapi jam tu tak jam rosak. Jadi apa dia? Kita dah tengok, waktu ada lagi ni. Jadi kita pun sembahyang. Kita tak nampak luar lah. Kita ambil wuduk, kita sembahyang. Duduk dalam bilik, mana nak nampak luar. Jadi kita sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang asar. Lepas tu tulislah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dah 7 lebih lah. Padahal kita sembahyang asar tadi, kita tak sebut qada, kita apa? Kira sembahyang tunai. Walaupun kita sembahyang tunai, tapi apa dia? Bukan waktu tunai, tetap juga jadi qada. Yang tu kita faham. Macam orang apa? Jadi kita sembahyang, bagi contoh, kita dulu muda-muda ada 3 solat. Jadi oleh kerana dah sampai umur kita ni, lebih umur 40 tahun, maka setengah ulama menyatakan bahawasanya kalau orang yang umur 40 tahun dia ada cenderung nak jadi baik, maka insya-Allah jadi baik. Sebab umur 40 ni akal fikiran apa semua dah jadi apa? Dah jadi sempurna. Begitu juga dengan Nabi SAW. Dia lantik sebagai Nabi umur 40 tahun. Kalau sebelum 40 tahun tu bukan tak sempurna, baru nak cari pengalaman 20-an, 30-an nak cari cuba tu, cuba ni, cuba tu, cuba ni. Bila dah sampai umur 40, maka kalau kita ada apa dia, nampak belah baik, insya-Allah jadi baik. Tapi kalau 40 tahun juga nampak super tangga tu juga nak enjoy dan sebagainya, maknanya itu adalah satu alamat yang buruk. Alhamdulillah. Kalau umur 40 tahun tak berubah juga, tak dapat lagi pemikiran yang matang pun semua, maka itu ialah alamat yang tak elok. Jadi contoh, umur 40 tahun apa? Barulah kita rasa insaf, duduk dulu, tinggal sembahyang dan sebagainya. Ini contoh. Kadang umur 60 tahun barulah kita ingat. Dia juga, itu dia yang Allah. Tapi nak kata kebanyakannya, kalau umur 40 tahun tu dia ada talent ataupun dia ada bakat untuk nak nampak elok, maka lepas tu insya-Allah alamat baik. Tapi umur 40 tahun juga duduk tengah-tengah anak enjoy apa semua, itu alamat tak elok. Maka dia start 40 tahun semuanya. Jadi dia ketinggalan 20 tahun ke belakang sebab tak tahu dah. Jadi hukumnya wajib qada. Tapi dia qada tu apa? Nak mudah dia qadanya ni. Setiap waktu dia qada waktu tu. Maisha. Bila maisha, habis maisha, qada waktu isya. Jadi walaupun dia tak sebut qada, dia dah habislah maisha. Dengan imam betul dia bangun. Dia bangun. Jadi dia sembahyang. Dia nak sembahyang qada tapi tak niat qada. Padahal dia dah waktu tunai dah. Tetap juga walaupun dia tak niat qada, jadi qada juga. Sama juga tadi sembahyang, walaupun dia niat qada dalam waktu tunai, tetap juga apa dia? Jadi tunai walaupun dia tak qada. Yang tu kita faham. Tu syarat yang pertama ialah yakin masuk waktu.
Kena yakin masuk waktu. Yakin ataupun sangka, oh dah masuk dah. Yakin memang yakin lah. Oh sekarang ni dah maghrib, tengok jam pun semua, jam kat sini, oh waktu maghrib. Tu yakin betul-betul. Tapi kita rasa sangka, oh ni dah gelap apa, sangka. Dua-dua boleh guna. Yang tak boleh guna apa? Tak boleh guna ragu-ragu, walaupun duduk dalam waktu dia. Tu ingat, yang tu ialah apa dia? Syarat yang pertama. Ada lagi 8. Kemudian syarat yang kedua, yakni syarat sah solat yang kedua, berhadap kiblat. Berhadap kiblat. Dan kedua, yakni syarat sah yang kedua, berhadap ia akan kiblat. Jadi kena menghadap kiblat lah, yakni akan Kaabah, menghadap Kaabah. Jikalau dengan ijtihad sekalipun. Ijtihad ni apa dia? Dia dengan ijtihad dia lah. Okey, yang ni menghadap Kaabah. Bagi contoh, jadi saya jemput lah 2-3 masjid. Apa dia? Dia sembahyang dah berpuluh tahun dah, berpuluh tahun, lagi kiblat lagi. Tengok macam ni, tapi kapet sengit. Ni kapet sama. Dekat mihrab kapet sama. Tapi saya tengok ada 2-3 masjid. Tak tanya lagi, tengok. Jadi dia punya apa? Kiblat dia, kapet dia lari. Jadi sengit macam ni lah. Ada sengit macam ni, ada sengit macam ni. Dia kita kiblat 292 darjah. 292 baru betul apa? Kalau ikut kompas lah, 292 darjah sampai kat Kaabah. Ingat, kalau lari 1 darjah pun 2 darjah sikit lagi. Tak tahu ada lagi tempat lain. Sebab Kaabah jauh. Jadi kalau kita lari sikit je, sikit je lagi. Tapi apa dia? Sebelum-sebelum ni, adakah diorang sembahyang tu sebelum ni tak sah? Itu soalan juga. Sebab syarat sah ialah menghadap kiblat. Tapi kita tengok, saya tanya seorang tu, AJK dia, sebelum ubah kiblat ni, ubah sikit je. Jadi kapet tu diubah. Dia tak sama macam ni sama dengan mihrab. Dia lari sikit. Dia kata, Ji, berapa lama apa dia sebelum ubah ni? Ada lah Ustaz, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Jadi persoalan, 20 tahun sebelum ni sebenarnya sah tak? Tu soalan dia. Mungkin kadang-kadang dekat rumah kita, bukan tu mesti dekat rumah kita, kita duk tengok tu. Kita hari pertama kita masuk rumah, kita tak kompas. Hari tu pula kompas tu pun pening. Bagi contoh, kompas tu pening, jadi dia lari. Lepas tu kita dah dapat sekali, kita tak tengok apa bila. Okey, kiblat hujung tu, duduklah sampai 10 tahun, 20 tahun. Kita pun jangan cek kiblat. Bila sebenarnya rumah di situ je. Dia pun sahajalah. Apa? Kita nak cek sekali, dah lari. Ada juga. Saya pergi rumah saudara dulu, rasa rumah dia tu belah tahun jugalah. Cek sekali, lari. Okey, soalan dia, adakah sebelum ini sembahyang sah ke tidak? Sebab kalau kita tanya sini, apa dia? Di antara syarat sah sembahyang itu menghadap kiblat. Tapi sebelum ni yang masjid tu 20 tahun. Macam dia buat apa, tak tahulah pemutihan ke, cek balik kiblat macam tu lah. Lari. Bagi contoh. Jadi dekat sini dia beritahu apa dia, yakni ijtihad. Waktu tu ijtihad macam ni. Jadi waktu ijtihad tu apa dia? Jadi kita ikut ijtihad kita macam ni. Tengok ni apa semua. Jadi tak ada masalah.
yakin dengan ijtihad. Kita tak ada kompas, tak ada apa. Nak ukur matahari, kita bukannya ahli falak. Tapi kat mana pun kena sembahyang juga. Kalau kita tahu sesat dan hutan dan sebagainya, yang kita tahu matahari jatuh ni. Tapi matahari jatuh dah ni, kita belah sini. Padahal lagi juga kalau ikut kompas lagi, kompas pun tak ada contoh. Maka dengan ijtihad tu kita apa? Kita boleh sembahyang walaupun lagi. Patutnya ijtihad lah. Kita yakin. Jadi nak cerita dia apa? Kena yakin ada kiblat. Kalau setakat lari sikit-sikit tu dimaafkan. Tapi ada juga pernah jadi saya tak ingat sebenarnya kat rumah ke sebenarnya kat mana ke, dekat surau sendirilah sembahyang. Bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok orang pun sebenarnya depan dia betul ke saya salah? Ataupun saya salah ke dia betul? Dia tengok balik, terbalik pusing yang lain. Kalau salah kiblat, kalau setakat lari sikit-sikit itu tak ada masalah. Tapi kalau lagi banyak, dah sampai 360 darjah, memang ke sembahyang lain lah. Sebab tu bila ada orang sembahyang, contoh, kalau masjid mudah lah. Kalau kat rumah, boleh juga kat rumah, tetamu kita, kita beritahu kuncu ni, dia sembahyang lari sikit. Jadi bila kita tengok dia lari sikit, apa? Kita kena betulkan dia. Dia ikut ijtihad dia dengar, belah sini, dia pun belah sini. Tapi dia dah tak ada salah. Tapi kita tahu betul wajib kita apa? Betul dia boleh tarik sejadah dia ke, ataupun pegang badan dia pusing sikit ke. Sebab apa? Sebab itu ialah berkenaan dengan sah dan tidak sah. Sebab tu benda ni berat. Benda ni berat. Ada dulu apabila dia dengar syahadat sah solat ni ialah menghadap kiblat. Jadi dia ragu-ragu, betul tak rumah saya? Betul tak kiblat dekat rumah saya ni, betul tak? Dia pun tak berhati. Ada satu kes makcik tu, dia pergi telefon pejabat agama Islam, bahagian ni lah, bahagian yang betul kiblat ni. Jadi dia panggil, Ustaz, tolong datang rumah saya, nak bagi arah kiblat. Saya takut kiblat ni lagi. Okey, tak apalah, esok saya datang lah, ini saya pun. Sekali makcik dia cakap, Ustaz, kalau saya tak sah mayang, Ustaz datang terus. Dia kata tu, dia dah habis lah, dia tak tahu kan dia ahli dia. Jadi dia cakap, Ustaz, kalau Ustaz tak datang, Ustaz tanggung kalau saya salah. Datang. Sebab apa? Sebab tak tahu. Dia jadi benda apa? Benda yang besar. Sebab apa? Sebab syarat sah, berkenaan dengan sah dan tidak sah. Benda ni kita tak boleh apa? Tak boleh main. Yang tu kalau kita tahulah. Dia tengah sembahyang, kita tengah sembahyang. Tak, masa tengah sembahyang tu pegang dia betul-betul. Ataupun kita ambil sejadah dia, kita tarik. Contoh, kalau macam ni mudah lah, macam kita sembahyang kat rumah lah. Jadi kalau kita sembahyang kan, kita letak sejadah. Okey, contoh kiblat terus sini, tapi dia sengit sana. Jadi kalau kita tak nak gerak dia, kita tarik sejadah dia. Syarat lah. Jadi kita tarik sejadah dia, bagi sama dengan sini, nanti dia ikut dia tu. Sebab kalau kita tahu wajib kita ni, dia tak apa, dia dengan ijtihad dia lain. Sekarang ni menghadap kiblat, okey, yang dikatakan tadi dengan ijtihad, dengan dia rasa yakin dia, matahari jatuh, tapi dia lari juga, dia sah kat dia. Tapi kalau ada orang yang tahu, maka dia wajib membetulkan. Kita kena tegur. Tapi waktu dia sebelum tu, contoh dia
tiba-tiba kita tegur dia rakaat kedua. Rakaat pertama dia apa? Dia sembahyang tapi dah lari sikit dah. Tapi bagi dia dah yakin. Lepas tu kita tengok dia salah. Jadi kita pun pusing sikit badan dia, ataupun kita tarik jalan sikit, ataupun kita cakap lah kat dia, kiri sikit. Boleh. Sebab apa? Tak batal. Kita cakap dengan sembahyang, orang tu tak batal. Yang batal dia balas balik. Tu batal. Macam apa? Macam imam batal lah. Tak payahlah nak buat isyarat apa, cakap je. Makmum nanti saya batal. Dah pergi. Sebab apa? Sebab imam dah batal. Imam batal ni dia cakap dengan orang sembahyang, tak ada masalah. Macam kita cakap dengan orang sembahyang, kita cakap, sekejap lagi ni nak keluar ni, sekejap lagi tutup pintu. Dia dah sembahyang. Jadi tak batal sembahyang dia. Melainkan itu batal. Dia jawab. Sama juga masa kiblat ni. Kanan sikit, salah kiblat tu, dia tu pusing kanan. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang orang tegur tu tak sembahyang. Sama juga imam yang batal. Imam batal pula waktu sujud. Waktu sujud keluar kain koyak, ataupun waktu sujud keluar angin. Jadi imam tu bangun, dia bagi tahu, ataupun sebut Allahu Akbar, makmum bangun, lepas tu dia cakap terus, ganti tempat aku batal, dah pergi. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab imam ni dah batal. Sama juga kita tadi tu, berkenaan dengan kiblat. Ustaz, kalau dia baca Fatihah dia rasa salah, dia boleh dulu. Ya? Baca Fatihah. Salah macam mana tu? Salah kan. Jadi kita dengar, kita boleh kena betulkan dia cakap dulu. Okey. Berkenaan dengan Sembahyang maghrib lah kan. Sembahyang maghrib kan dia zuhar kan. Jadi yang punya kalau sembahyang sini semua sir kan. Jadi kita terdengar. Jadi macam mana nak tegur dia? Okey. Berkenaan kalau dia salah, berkenaan dia salah makhraj tak tekan dan sebagainya, dia yang salah betul, yang kena tegur tu langkau ayat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada ihdinas siratal mustaqim. Yang tu wajib tegur. Sebab kalau dia langkau dia tak baca tu, semua makmum kalau ikut batal. Kalau tak yang faraqah. Sebab syarat Fatihah tu kenapa? Kena ikut susunan, tak boleh langkau. Satu. Lepas tu kena cukup mazhab kita 7 ayat termasuk bismillah. Okey, berkenaan dia salah tajwid, ataupun huruf tak tekan, sin dengan sok sama je sebagai contoh, yang tu tidak lagi menjadikan batal solat. Kerana apa? Kerananya kita tengoklah, kalau dia ketat sangat tu, orang Cina, orang dia memang tak sah solat lah. Dia sebutan dia. Orang Turki kalau ikut tak sah. Sebab apa? Sebab tak boleh sebut huruf kaf. Huruf kaf jadi huruf ca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa bunyi lain terus. Tambah pula contoh, orang selain jauh ke apa semua. Jadi huruf zai jadi apa? Jim. Ijal. Jadi apa? Tak bukan nak kata dia apa? Dia memang macam tu. Orang apa? Orang Cina, dia ada tenda dia. Allah sebab Allah dia. Tak sebut Allah, tak Allah. Bismillah. Jadi itu lah. Okey, yang tu berkenaan dengan apa? Bacaan mengikut tahap mana yang dia mampu. Sebab baca Quran tu baca dengan tartil. Adapun baca dengan tajwid ni, apa dia? Itu ahsan. Nak bagi apa? Nak bagi elok bacaan. Baca dengan tartil. Ingat, hukum tajwid dibukukan, hukum tajwid 200 hijrah. Ni huruf ikhfa, ni huruf izhar. Jadi hukum tajwid tu 200 hijrah. Sebelum 200 hijrah tu, orang pun tak kenal lagi tajwid, cuma baca dengan tartil. Bukan katalah Arab sendiri pun apa dia, lebih kurang berbelas-belas bacaan. Wadduha wal laili idza saja,
Orang Perak suka lah. Oh, ni bahasa Perak. Contoh, yang tu dia sendiri. Kolek. Contoh, kolak jadi kolek. Tu selain dia. Sebagai contoh. Jadi kita kena faham baca Quran itu dengan tartil. Ni bab semayang. Tapi kalau nak mengindahkan, nak mengafdalkan, apa dia? Baca dengan tajwid. Sebab ayat Quran sajalah bacaan ada dengung-dengung. Bahasa Arab tak ada dengung. Kalau kita ambil lah bahasa Arab, contoh bahasa Arab. Jadi yang mana ada tanwin apa tak dengung. Ada pun cakap tak ada dengung. Tapi kalau baca Quran dengung, tu ialah satu khusus yang lain pula. Ikutlah baca kitab-kitab apa ke yang kita Arab pun tak ada dengung. Tapi kalau baca Quran ada tanwin tu dengung. Nun mati tanwin bertemu dengan silan-silan akhfa izhar. Izhar tak dengung. Kena jelas sebagai contoh. Wajib al-gunnah, yang wajib dengung dan sebagainya. Jadi ada tu. Tapi kalau cakap biasa dia tak dengung. Tu satu cerita juga. Jadi kesimpulan dia berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah ialah sekadar mana yang orang tu dibaca. Kita jadi imam bagi contoh. Orang tu dia pekat jauh. Contoh. Jadi dia pun baca Ijadul jilatil al-mujidal. Memang daripada kecil macam tu. Semua jadi. Kita sebenarnya belakang dia sahabat mayang. Itu masalah dia. Takkan agak belakang Izazul, Ijadul. Gaduh lepas tu tumpuk. Ada satu surah tu, apa dia? Imam tu lah. Tak baca dia daripada kecil. Jadi imam. Bila jadi imam, separuh sah semua tak semayang mufaraqah. Sampai macam tu. Kata, Ustaz, tak semayang. Sebab dia baca tak betul. Dia kena faham. Baca betul tak betul tu paling betul di mana boleh buat. Kalau tidak, itulah saya cakap orang Cina, orang India, orang Turki tak semayang. Lepas tu kita duduk dengar, tuan-tuan, kita kena belajar Quran. Kalau kita tak belajar, baca Fatihah tak betul, tak baca betul, kita sekarang ni bacaan dalam solat salah, maka tak usah semayang. Itu ialah satu benda yang tak dicakap. Dia cakap apa? Kalau Fatihah tak betul, solat kita tak betul. Tak betul mana? Tak betul tajwid. Tak boleh kata macam tu. Orang Jawa, orang yang pelik-pelik sikit, dia dah tersalah-salah apa semua, maka mereka semua dah tak sah mayang kalau kenyataannya tadi. Itu kita nak faham tu. Sebab kadang tak kisahlah dia nak ngajar Quran, baguslah, Alhamdulillah. Tapi janganlah cakap macam tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tahu tak semayang kita selama ni tak sah? Tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Sebab tajwid tak kena. Umur umat tak kena dengar, tak kena. Tak boleh macam tu. Jadi kalau kita kata macam tu, apa dia? Saya dah jumpa seorang pakcik ni. Dia beritahu kat saya, Ustaz, saya sekarang ni dah tak baca Quran dah. Kenapa tak baca Quran? Ada ustaz kata kalau kita baca Quran tak kena dengan tajwid, Quran dan kita. Na'udzubillah. Kita apa? Dia tu sampai tak baca Quran, takut apa? Saya sebenarnya nak baca Quran, takut Quran dan anak. Sebab apa? Ada ustaz kata kalau baca tak betul kena anak. Na'udzubillah. Tak baca? Tak baca Quran. Takut. Nak baca Quran takut. Takut apa? Takut kena anak. Na'udzubillah. Tu kita kena faham. Berkenaan dengan nak perindah baca Quran lain. Sekadar mana yang kita baca, tak lagi makna. Andai kata kalau orang masuk Islam, dia tak boleh baca Fatihah. Contoh, dia tak boleh baca Fatihah, baru sehari masuk Islam, tak boleh baca Fatihah. Contoh, kita ambil contoh. Orang baru masuk Islam, dia tak boleh baca Fatihah. Jadi Fatihah tu wajib. Adapun tasbih waktu rukuk, waktu sujud, duduk atau duduk sujud, yang tu semua sunat, tak baca tak apa. Ni nak kata yang wajib ni. Jadi dia beri keringanan apa dia? Untuk baca bahasa dia. Yang ni yang belum masuk, tak tahu apa.
Alhamdulillah berapa tu? Sampai tak tahu tu. Contoh, mula-mula, tapi dia kena belajar. Ataupun waktu tengah semayang, ada orang sebelah dia ajar. Okey, buat contoh, seorang buat contoh dekat daripada, okey, dekat ni Allah, dia tengah, okey, Bismillah, dia ikut kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cara dia lah yang boleh tak mana pun. Sebab apa? Baru lagi belajar. Dia tak boleh kata, oh tak sah semayang. Tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Sebab daripada belajar. Umur 70 tahun baru start solat. Macam mana? Umur 70 tahun baru nak start solat. Hidayah lambat. Bagi contoh, masa mula tak ada, gigi dah tak ada. 70. Lepas tu bila baca, angin dia keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, angin dia keluar. Memang sebut tak betul. Takkanlah kita nak kata pakcik tak sah solat. Sebab apa? Sebab Fatihah tak betul. Tak boleh macam tu. Jadi keadaan tu kita apa? Kena tengok keadaan tu. Ada pun apa dia? Sebab jadi imam dia betul tak betul, tu cerita lain pula. Okey, jadi sebagai contoh imam, dia imam tu dia daripada muda lagi jadi imam. Tapi oleh kerana umur dia dah tua, dah tak ada orang lain nak jadi imam. Tapi masalah gigi tak ada. Gigi tak ada, bunyi lain. Urut-urut yang kena lidah kat gigi tu urut zal, urut sa. Jadi angin je. Sa pun sa jadi sin. Sebagai contoh, gigi tak ada. Contoh, jadi imam. Jadi kalau ikut sebutan tak ada. Akhraj tak ada. Gigi tak ada, bunyi angin je. Yang huruf-huruf yang dekat apa? Dekat lidah dekat gigi, urut zal, urut za. Bagi contoh. Lepas tu urut-urut kat halakum tak apa lah. Bagi contoh. Jadi imam. Adakah dia jadi imam tu kita jadi makmum dia tak sah solat? Jadi imam kalau ada apa dia yang bacaan elok, itu afdal. Kena faham, itu afdal. Okey, ada orang lagi contoh, Haji jadi imam. Dia jadi imam tu okey, cuma dia bila dah tua gigi patah habis semua, jadi dia baca pun angin, ada huruf tak kena dan sebagainya, sebagai contoh. Tapi jadi imam juga. Dan daripada dalam kampung tu pula, apa dia? Tak ada orang nak jadi imam, sebagai contoh. Semua tak tahu jadi imam. Jadi imam sah tak? Cuma dia kalau ada lagi orang yang bacaan elok daripada tu, kita kena angkat dia. Tu adalah kitab. Tapi kalau dia sebut tu, ada kat tu. Bagi contoh, sama juga yang selalu jadi tu, yang tikai tu, adalah tahu juga kita duduk sini bulan Selangor ni, yang mana daripada Jawa tu, memang kecil dia macam tu. Dan pengalaman sendiri tu separuh, kadang satu soh, apa dia, farqah. Sebab apa? Ustaz dia cakap betul, dia cakap betul. Tak boleh. Betul saja. Kita pergi Cina, contoh kita pergi Cina lah. Sembilan Jumaat, contoh, ni contoh. Sembilan Jumaat, tapi dia baca selain dia. Alhamdulillah. Cara dia lah. Kalau ikut memang tak kena lah, sebagai contoh. Tapi paling betul cara dia. Tu kita faham. Yang penting tak adalah lagi makna apa semua dan sebagainya. Cara dia. Wajib kena baca tajwid. Kalau tak baca tak tajwid, bukan
Itu tak kena lah. Macam saya cakap tadi lah, tajwid ni dia 200 hijrah. Jadi sebelum 200 hijrah tu tak ada ilmu tajwid. Kalau kita belajar tajwid lah, idgham, ikhfa sebagai contoh. Habis sebelum 200 hijrah tu, orang baca macam mana? Baca dengan tartil. Adapun rukun qauli, dia tak berhajat kepada tajwid. Tak perlu nak kena dengung. Tak perlu nak kena apa, nak kena idgham apa semua. Yang jadi tajwid tu apa dia? Untuk nak mengelokkan bacaan Al-Quran. Adapun rukun qauli lain, selain daripada Fatihah, apa dia? Bukan Al-Quran. Tahiyat, At-tahiyatul mubarak. Baca biasa tak apa. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu tayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Baca macam biasa je, tak ada masalah. Cumanya yang kita nak baca Al-Quran tu ialah, contoh kita baca lah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Baca macam biasa. Jadi adakah itu tak sah solat? Tidak. Kena faham. Kalau orang yang tak boleh ilmu tajwid tu, sebagai contoh, orang tak boleh ilmu tajwid tu, maka kalau ukapan macam tu tak sah lah solatnya. Yang baru-baru nak belajar, yang tak boleh lagi ilmu tajwid, ataupun dia dah belajar banyak tahun, dah pernah juga. Contoh, belajar tak dapat juga. Dia belajar Izazul Ijajul, Izazul Ijajul. Saya nama Zaidi, dia panggil apa? Caidi, Ustaz Caidi. Dia tak boleh. Dah ni lah. Adakah kalau dia jadi macam tu, dia tak boleh nak ubah dengan sifat tauhid dia, maka tak sah solat? Yang tu kita faham. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita memang kat mana pun kena belajar. Maka di antara kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nak belajar ni tuluz zaman. Wa tuluz zaman, kena ambil masa yang panjang. Masa yang panjang. Dan kena ingat, dalam masa kita belajar ni, Allah Subhanahu wa ta'ala apa dia? Mengampunkan segala kesalahan. Sebab apa? Sebab masa belajar. Sama juga orang belajar Quran, baca tak kenalah bunyi apa-apa sebagai contoh, tapi dalam keadaan dia belajar, Nabi kata orang tu dapat 2 pahala. Duk mengangkat-angkat, baca dia mengangkat-angkat, dia apa? Duk tengah belajar, 2 pahala. Tapi orang kata kalau baca Quran tak betul kena laknat, tu tak tahulah dia ambil dari mana. Tapi dalam hadis menyatakan orang yang mengangkat-angkat baca Quran tu dapat pahala. Kenapa? Kerana dia baca Quran dapat pahala, dan dia belajar untuk Quran tu pun dapat pahala juga. Jadi sedangkan itu pun Allah Ta'ala bagi dalam Nafsah. Bahkan kalau kita sembahyang, tara mana tara ni je kita boleh buat, itu tak ada masalah. Soalan? Sebab saya tengok pasal bila dalam doa wirid baris tu lain sikit daripada Al-Quran. Saya takut salah baca Al-Quran. Macam mana kita boleh baca sebaik mungkin doa dan wirid tu. Sebab kadang kan ada kumpulan wirid doa baris tu lain sikit daripada Al-Quran. Macam contoh Nur Mati dalam Al-Quran tak ada baris, dalam bacaan doa dia guna bulat. Jadi saya takut salah baca. Kalau saya baca sebaik mungkin takut. Jadi okey, contoh kita tahu dalam tu ayat Quran tak ayat Quran. Kalau kita nak baca untuk doa walaupun ayat Quran, kalau kita tak baca tajwid pun tak ada masalah. Tapi kalau doa yang bukan ayat Quran, tak baca tajwid pun tak ada masalah. Sebagai contoh, Radallahu ilaika maradan jamilah. Ada dengung, padahal tu bukan ayat Quran, tapi doa. Radallahu ilaika maradan jamilah. Tapi nak baca dengung enggak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi yang tajwid tu dibukukan, dia letakkan ilmu tajwid tu untuk nak memperindahkan bacaan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, apa dia?
suruh baca Quran dengan tartil. Dengan apa? Dengan elok. Tapi kalau nak afdal lagi dengan tajwid, dengan melakukan tu atas lagi. Tapi yang paling kurang tu dengan tartil sebaik mana yang kita boleh baca. Atas diri kita sebaik mana yang kita boleh baca. Macam orang India, paling tu je boleh paling baik. Tu dia bagi tartil bagi dia. Tartil ni maknanya berdasarkan kemampuan kita. Kemampuan kita. Pada zaman Nabi SAW ada dua sahabat berkelagah. Jadi sahabat ni baca macam ni Quran, sahabat ni baca macam ni. Seorang tu Sayyidina Umar, seorang tu saya tak ingat nama apa. Jadi bila Sayyidina Umar dia dengar sahabat ni baca, apa dia? Ni macam lain ni, bunyi lain sikit ni. Ni bukannya macam yang sama baca ni. Jadi Sayyidina Umar panggil dia pergi jumpa Rasulullah. Jadi depan Nabi SAW, Nabi suruh apa? Kamu Sayyidina Umar baca lah. Sama juga, tapi ada selain lain sikit. Baca yang sama juga. Okey, kamu baca pula. Kamu betul. Jadi tak ada benda nak terangkan. Bacaan pun kita sebab apa? Yang kat Malaysia ni Asim. Ada pun riwayat lain yang disebut tadi oleh Tuhan. Pergi kat Dubai, tiba-tiba ada baca ni, wah Tuhan, ini orang pegak ke? Contoh. Jadi yang tu pun tak ada masalah. Bagi contoh, tapi kena belajar lah. Dekat kita pun ada juga semayang tarawih. Kalau nak bawa riwayat-riwayat lain, diumum dulu. Takut makmum apa? Makmum keliru. Nak kata Quran sendiri pun yang bacaan betul ni paling betul, yang disepakati, yang masyhur apa? Qiraat 14. Qiraat 14 yang tu masyhur. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Contoh. Lain. Tapi tak ada sampai kata salah. Ya tu bacaan paling betul pun dah ada 14. Cuma kita ambil satu je lah kat sini. Kalau kat Mesir apa semua, imam-imam pun ada juga baca riwayat lain. Jadi tak ada masalah. Tapi yang lazimnya dalam belajar tajwid tu, belajar ustaz nak lah. Kalau kita baca salah, orang nak lantar. Yang tu dia nak bagi ikut tajwid. Yang tu lain sikit. Tapi kita ni paling mana yang kita boleh betul. Paling mana yang kita boleh betul. Cuma kita tak boleh kata lah, kalau tak ikut tajwid tak sembahyang. Tak boleh. Kalau baca tak kena tajwid tak sembahyang. Itu kenyataan salah. Kalau tak kena dengan tajwid, Quran anak. Itu tak boleh kan. Tapi dalam masa yang sama juga, kita dituntut untuk memperelokkan seelok bacaan mengikut tajwid. Yang tu. Cuma kalau orang tak ikut tajwid, yang tak boleh ikut tajwid, yang tak belajar tajwid, yang tak boleh ikut sekadar pada tajwid, kita tak boleh kata sebenarnya tak sah, tak boleh. Kita tak boleh kata kat dia berdosa, tak boleh. Sebab dosa-dosa hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina wa turil 'alaina bihikmatika wa inshur 'alaina min khaza'in rahmatika wa zakina ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.